Dipercayai angkara khianat, sebuah masjid sekitar Sri Medan Batu Pahat Johor terbakar sehingga menyebabkan kerosakan yang teruk. Lebih mengejutkan, sebuah surau berhampiran masjid berkenaan turut mengalami nasib yang sama sehari selepas kejadian. Wartawan Ainul Abdul Rauf ke lokasi kejadian bagi merungkai insiden terbabit. Penduduk sekitar Sri Medan Batu Pahat digemparkan dengan insiden kebakaran melibatkan sebuah masjid kira-kira jam 10.45 malam pada 14 Januari lalu. Kejadian itu disedari oleh satu keluarga yang kebetulan lalu di hadapan masjid ni, yang ketika itu mereka sedang pulang ke rumah setelah menikmati makan malam. Mereka berhajat untuk berhenti sebab nak membuang air besar, dia katanya macam tu. Bila dia buka pintu gate tu, dia tengok ada api di dalam masjid. Jadi mereka pun keluar balik, kereta tundur balik, pergi ke rumah yang terdekat tu lah, saudara Saipul Bahari tu depan tu, dan minta tolong. Pengerusi masjid berusia 61 tahun ini tidak menyangka 12 Januari lalu merupakan detik terakhir bagi penduduk setempat mendirikan solat Jumaat di masjid yang selesai dibina pada November 2022. Pada kejadian itu kebetulan saya sedang berada dalam perjalanan dari Melaka untuk balik ke sini, ke rumah saya. Ketika itu saya berada di lebih kurang kawasan Tangkak. Saya panggilan telefon mengatakan bahawa masjid telah terbakar. Saya pun terkejutlah. Saya rasa macam tak bermaya. Sebab masjid ini dari mula memang saya yang memohon, saya yang tu semua saya daripada awal sampai A sampai Z. Mat Sunari atau dikenali sebagai Cikgu Mat mendakwa pihak masjid terpaksa menanggung kerugian melebihi RM150,000 ekoran sebahagian besar peralatan termasuk penghawa dingin serta mimbar punah dalam kejadian terbabit. Saudara Saipul Bahari dengan isterinya bergegas ke sini. Bila Saipul Bahari membuka pintu depan tu, bilik kaca tu, api telah menjulang seolah-olah menerpa dia lah. Lepas tu dia mengambil baldi dan juga gayung dan isikan air, lepas tu dipadamkan di situ. Tak lama kemudian isteri tadi yang nampak tadi menelpon ayahnya dan ayahnya sampai ke sini, dan apabila api tadi yang di belakang tadi padam, baru perasan bahawa ada api yang lebih besar yang tengah membakar mimbar di sebelah bahagian depan. Apa kepada kawan tadi mengambil paip air dan terus mula memadamkanlah. Lepas tu ada lagi beberapa orang rakan yang datang membantu sehinggalah kerja itu selesai lebih kurang dalam masa 15 hingga 20 minit lah. Api itu padam sepenuhnya. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dollah, pihaknya telah menerima panggilan berhubung insiden terbabit daripada seorang penduduk sekitar kira-kira jam 11 malam. Kita hantar anggota kita dapati kebakaran telah dipadam sepenuhnya oleh orang kampung lah. Kemudian kita minta bantuan bomba datang, bomba pun melihat kejadian tersebut dan mengambil beberapa sampel lah untuk diuji di makmal untuk menentukan jawapan punca kebakaran tersebut berlaku. Siasatan awal kita mendapati, kita percayalah bahawa kejadian tersebut adanya unsur-unsur jenayah. Kita percayalah daripada bau yang kita pergi tempat haji ada itu ada bau minyak. Oleh demikian kita ambil keputusan bahawa kita jalankan siasatan dengan bantuan daripada forensik bomba lah. Menerusi siasatan awal di lokasi kejadian, pihak berkuasa telah mengesan seikat lidi penyapu dipercayai digunakan bagi menyalakan api di bawah perbaidani masjid berkenaan.
Sehingga kini kita telah memanggil seramai 8 orang untuk dirakam percakapan mereka yang terdiri daripada pengadu sendiri yang buat aduan tersebut. Kemudian kita juga merakam percakapan ahli jawatankuasa masjid serta mereka ataupun saksi yang melihat kebakaran tersebut. Pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Yong Peng turut mengesahkan tindakan penduduk setempat dalam memadam kebakaran sebelum 3 anggota bomba tiba di lokasi kejadian. Masa pemadaman tu seperti biasalah, sebab kebakaran ni kita memang ada bau benda yang terbakar lah. Cuma untuk mengesahkan adakah bau tu daripada bahan-bahan bakar yang disebutkan tadi tu, kita tak boleh nak pastikan. Sebab kebakaran tu telah membakar kebanyakan peralatan ataupun segala yang ada di dalam seperti kapet dan juga penghawa dingin, kipas dan macam-macam material lah yang terbakar di situ. Dan bau pun macam-macam bau. Kalau nak katakan puncanya daripada apa, memang kita tak dapat nak pastikan. Respon bagi Balai Bomba Yong Peng, kita hanya datang untuk operasi pemadaman saja. Dan untuk siasatan kebakaran tu memang sepenuhnya kita serahkan kepada unit siasatan negeri lah. Walaupun diduga dengan insiden berkenaan, bekas guru sekolah menengah ini tetap meluahkan rasa syukur kerana masih mampu menggunakan dewan makan di masjid berkenaan sebagai ruang solat sementara. Ibarat jatuh ditimpa tangga, penduduk Seri Medan sekali lagi dikejutkan dengan insiden sebuah surau berdekatan masjid berkenaan yang turut mengalami nasib sama sehari selepas kejadian tersebut. Malam tu saya baca tengok telefon Balai Isyak kan, saya tengok telefon, tiba-tiba dapat satu WhatsApp, dia kata surau Parit Bangas terbakar. Saya terdiam, kenapa jadi macam ni? Saya pun pelik. Sebab tu sarjan siapa yang siang tu jumpa saya daripada Batu Pahat pun telefon saya juga. Cikgu dah belum, kenapa? Masjid Parit Bangas pula kena, dia kata. Surau Parit Bangas pula kena. Astagfirullahaladzim. Saya pun memang saya terperanjat lah. Kenapa kejadian macam ni boleh berlaku dan berturutan? Timbul persoalan mengenai motif kejadian apabila surau Parit Bangas sekitar Seri Medan pula menjadi sasaran walaupun terdapat 4 masjid lain berhampiran Masjid Kampung Parit Sinmis. Kejadian kira-kira jam 10 malam terbabit secara kebetulan disedari seorang penduduk lelaki berusia 63 tahun yang melalui lokasi berkenaan. Waktu tu lebih kurang pukul 10 malam kan, saya nak pergi ambil anak, kebetulan memang lalu sinilah dia ada pukul 10 tu kan. Nampak pintu pagar ni terbuka, lampu ni hidup, pintu tu terbuka kan. Saya cuba berhenti tengok apa ada ke, ada orang kan numpang sembahyang ke apa kan. Tiba-tiba saya tiba depan pintu, tengok dalam tu ada api dah, marak dah. Tak berapa tinggi sangat lah. Yang tepi tu, yang awal tu mungkin tinggi lah pasal tepi-tepi tu ada sejadah, ada barang-barang plastik, kursi plastik tu kan. Meletup lah cermin yang kat tepi gerubuk tu yang cerminnya pecah. Sewaktu penduduk tiba di lokasi kejadian, hampir 70% barangan serta peralatan di dalam surau terbabit telah terbakar. Panggil kawan-kawan lah ni, pengusinya semua, ambil barang tu, keluarkan barang yang tu, kapet-kapet yang terbakar tu keluarkan dekat luar. Biar kalau dibiar je kat dalam kan, nanti kan habis semua lah. Banyak kerana api ni dah bawa keluar, mula tinggal sikit-sikit je kat dalam. Tarik keluar dia masih hidup lagi kan, tarik-tarik je lah keluar, biar ada yang tak merebak lagi kat dalam. Saya dapat tahu pun lebih kurang dalam pukul 10.40 macam tu lah. Memang dah terbakar lah. Daripada rakan saya yang pertama tu telefon saya, jadi saya datang kemari lah ke surau ni, saya dapati 70% lah kita punya kapet tu dah terbakar. Jadi kita dah macam pemadam api tu, kita dah tak rasa panas dah. Masuk dah keluar masuk. Yang mana kita boleh sempat keluar. Macam kita nak cari air apa semua macam dah tak jumpa. Yang terlibat 3 orang aja. Kita dah tarik keluar, api dah kat luar sini semua. Lepas tu saya baru telefon lah kawan-kawan yang terdekat sini. Baru diorang keluar, lebih kurang dalam pukul 11 lebih gitu baru saya call polis lah.
Lelaki yang telah berkhidmat hampir 2 tahun sebagai pengerusi di surau berkenaan mendakwa kejadian tersebut merupakan kali pertama berlaku sejak 53 tahun beliau menetap di kawasan Terbabit. Macam terperanjat dah, mula-mula macam tak percaya juga kan, sebab kita punya jiran kampung sebelah tu baru kena masjid tu. Jadi mana selang satu malam aja. Jadi kita macam tak percaya juga mula-mula saya. Jadi kita curiga je, saya terus terperanjat lah. Jadi kawan saya kata betul ni terbakar. Saya terus keluar je lah. Kita pun tak menyangka kan benda ni boleh berlaku. Jadi semua kehendak Allah lah. Kita pun reda je lah kan dengan apa yang terjadi ni. Mudah-mudahan kalau yalah sama-sama lah kita berjaga-jaga. Rentetan kejadian itu, pihak berkuasa turut mempergiatkan usaha bagi mengesan punca serta dalang dalam insiden Terbabit bagi menyelesaikan kes berkenaan. Hala tuju kita ialah kita cubalah mengenal pasti. Kita agak ada berkemungkinan lah kedua-dua kejadian dilakukan oleh orang yang sama berdasarkan kepada cara pembakaran ataupun cara MO dia tu cara yang sama, iaitu kita percaya dengan membakar kapet dalam masjid. Dua-dua kes dalam melibatkan pembakaran kapet dalam masjid. Pihak polis turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden tersebut. Manakala individu yang mempunyai maklumat berkenaan kejadian tersebut diminta untuk menghubungi Balai Polis Seri Medan menerusi talian 074850222 bagi membantu siasatan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999.